Imam tu. Kalau imam tu lalu semua berkuak bagi lalu orang dulu. Tu yang budak tu bawa, mam tolong mam, tolong abun. Tak tolong mam, saya minat sangat dengan budak ni. Tak imam buat semangat hajat mam. Saya tak janjilah. Tapi saya cuba. Imam pun buat. Dah niat qiyamul lail malam tu tidur. Lepas tu bangun dengan terpisat-pisat imam. Cubalah buat. Makbul. Imam tu yang kahwin dengan budak tu. Sebab dia dah tak perasan sangat ada doa untuk siapa. Kan? Tapi itu cerita je lah. Itu cerita je. Cerita orang cerita. Kan? Macam tu lah. Jadi, orang yang melengah-lengah kan dia akan rasa susah solat. Aduh, agak leceh betul lah. Kalau tak solat tak boleh. Kata kan? Jangan. Yang didapati orang dari solatnya hanyalah apa yang dia ingatkan dalam solatnya. Itu apa dia ingat dalam solat? Dia ingat hari ni nak buka apa? Contoh. Ataupun dia ingat berapa hari lagi tak siap lagi baju raya tu. Si tipah tu dah habis ukur ke belum? Dah potong ke belum? Dah jahit ke belum? Kan? Kalau Salah rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini dengan suasana yang ceria, ya, bersama-sama dengan semua yang hadir pada hari ini. Tak sangkalah bulan Ramadan tapi tengok semua bertenaga. Saya pun jadi bertenaga. Cara beli kuih raya tadi macam dah sarapan lah tadi, bukan sahur kan. Alhamdulillah, kita sambung bab 19, khusyuk dalam solat. Bab 19, khusyuk dalam solat. Itulah bila kita sebut tentang khusyuk ni, dan khusyuk ni bukanlah makna langsung tak sedar diri kan. Langsung tak sedar diri, kita sedar, cuma penumpuan kita lebih kepada satu contohlah macam bawa kereta. Bawa kereta pun macam tu. Bukanlah sampai tak terfikir benda lain, terfikir juga kan. Tapi fokus yang utamanya ke arah jalan tu, pandang ke depan. Kan kita macam solat kadang pandang ke depan tapi kepala fikir benda lain. Itu masalah kan. Khusyuk dalam solat tersebut dalam riwayat pada satu hari Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, kulihat malaikat di langit berada di atas permaidani dikerumuni oleh 70,000 malaikat berbaris dan memujinya. Namun kini kulihat dia di atas gunung Qaf pecah sayapnya dan menangis. Ketika melihatku, ia berkata, 'Dapatkah kau tolong aku?' Kutanya, 'Apa salahmu?' Ia berkata, 'Aku sedang berada di atas permaidani di malam Mi'raj. Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu di hadapanku, namun aku tidak berdiri menghormatinya. Maka Allah menyeksaku dengan seksa ini dan menempatkanku di tempat ini seperti yang kau lihat ini.' Maka Jibril berkata, lalu aku menghadap Allah mohon agar dia ditolong. Allah berkata, 'Wahai Jibril, katakan padanya, bacalah selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun membaca selawat hingga Allah mengampuninya dan menumbuhkan sayapnya semula.' Itulah, semua banyak masalah diselesaikan dengan selawat. Cuma kita kadang-kadang tak yakin dengan selawat. Itu sebab kalau berubat pun orang cakap selawat. Nak minum air ubat tu selawat 3 kali. Semua mesti selawat. Kan? Selawat pun saya 3 kali, banyak kali pun tak apa. Kan? Selawat banyak kali. Kan? Inna awlan nasi bika yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Digambarkan bagaimanakah dalam kitab Muqasyafatul Qulub ni juga kan, pada awal-awal tajuk dulu macam mana kan,
Kalaulah seseorang tu melihat kelebihan berselawat tu, Allah, memang dia tak akan tidurlah berselawat. Kita tengok macam mana malaikat tu punya besarnya, kan, yang mana bulu-bulu dekat sayap tu, sayap yang sebelah tutup bahagian barat bumi, sayap yang sebelah tutup bahagian timur bumi, macam tu punya besar sayap malaikat, dan bulu-bulunya menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia ni. Dan digambarkan apabila setiap kali seorang umat Muhammad berselawat ke atas Nabi, maka Allah perintahkan malaikat dengan sayap yang sebesar itu menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah, dan bila naik saja dia mengibas-ngibaskan sayapnya, maka tertitislah satu titisan pada setiap bulu-bulu yang banyak tadi. Dan itulah jumlahnya para malaikat mendoakan keselamatan dan keampunan untuk orang yang berselawat sekali. Nah, kalau sekali dah macam tu dapat, bayangkanlah kalau 3 kali, bayangkanlah kalau banyak kali. Semayang tarawih, sebelum nak bangun tu selawat lagi. Dah lah buat 20, kan? Tapi kadang-kadang selawat tu yang belakang tu dah diam, dah tak bunyi, entah tak teraya tu. Dia nak semayang aja. So selawat lah, walaupun perlahan-lahan pun selawat lah, rugi gitu. Kan? Amal hamba yang diperiksa pertama kali di hari kiamat adalah salat. Jika sempurna, diterimalah ia dan seluruh amalnya. Jika ternyata kurang, ditolak ia dan seluruh amalnya. Dia puasa, sedekah bukan main lagi, keluar media sosial, sumbang kat anak yatim, bagi, semua ada, tapi tak semayang rupanya. Tu yang kategori orang yang datang puasa ni. Puasa ni dia macam tetamu. Puasa ni macam tetamu. Bila tetamu datang rumah, bukan semua orang suka. Ada orang tu nampak tetamu, alah datang pula dia. Ada orang tetamu datang kan, tak kisah dia datang ke tak datang, tak kisah pun, kata kan, sama aja. Yang seorang lagi tu pula suka betul, ya Allah datang, mai masuk, seronok betul dia. Macam tu juga Ramadan. Ada orang tengok Ramadan datang susah hati dia. Dalam satu hadis riwayat Ahmad, barang siapa yang menanti Ramadan dengan hati yang gembira, sehinggalah dia berada di dalam Ramadan itu, maka akan diharamkan tubuh badannya disentuh oleh api neraka. Rupanya susah nak gembira sampai puasa ni. Susah. Kan? Dia bukan boleh dipura-puraikan, tak boleh. Tak boleh dipura-puraikan, tak boleh. Kan? Ramadan orang share dekat dalam grup tu, 12 hari lagi, 10 hari lagi, 3 hari lagi. Ada orang cakap, ya dah nak puasa dah. Yang ramai macam tu. Kan? Ya Allah tak sabarnya nak puasa, susah nak jumpa. Terutama orang Melayu, susah nak jumpa. Yang excited nak raya, tu excited. Kan? Tapi pada yang dah berusia dia tak kisah sangat. Kan? Tapi yang budak-budak lah, kan? Itulah dia keadaan dia. Jadi orang yang kategori pertama sedih, siap cakap dengan anak dia, nak hari ni last kita boleh makan, besok dah tak boleh makan, nak mati sangat dah bapaknya, kesian betul. Kan? Kan? Yang anak tu, kalau anak tu risau, fahamlah dia budak lagi. Habis macam mana nanti kalau lapar, macam mana? Lapar makan lah, kata ayah dia. Sebab dia budak lagi. Kita dianjurkan nak didik dalam Islam ni, didik anak puasa seawal umur 7 tahun. Kadang-kadang kalau ada cucu, tapi ada yang umur 6 tahun, 5 tahun dia nak start puasa, boleh, biarkan. Tapi ingat, bila peringkat latihan, maknanya kalau dia puasa tu dia tak tahan, bukalah. Tapi kita puji dia, alhamdulillah hari ni dapat puasa berapa jam? 3 jam. Tapi disiplin kan, waktu buka puasa minta maaf, dia tak boleh makan sekali dengan yang lain. Tak kena tegas. Jadi dia besok tu dia ada motivasi dia. Besok tu, hari ni 5 jam lah. Macam tu. Kanak-kanak 7 tahun, 8 tahun dia naik, mungkin dah boleh 10 jam. Macam tu kan. Naik 9 tahun, dia dah puasa penuh, dah mula boleh puasa sehari untuk boleh. Tetapi mungkin buka puasa dalam 5-6 hari. Macam tu. Bila dah masuk 10 tahun, dia dah boleh puasa penuh. Itulah maksud latihan. Tu kanak-kanak. Ada masa saya sekolah menengah dulu, pernah berlaku kes budak sekolah menengah. Masa tu saya sekolah menengah lah, di Seremban. Ada seorang budak, dia kecil lagi, dah jam berapa dah, dia kata laparnya, haus. Dia cakap dengan ibu dia, haus. Ibu dia kata, kejap je lagi, kejap lagi, tengah hari, kejap apa?
Mak dah kejap je lagi. Lepas tu budak tu pengsan, dehydrated, bawa masuk dalam ambulans, tak sempat sampai hospital, meninggal. Memang berlaku. Bukan main-main ni puasa ni. Sebab bukan senang. Kita orang dalam banyak-banyak puasa orang Islam paling steady sekali. Kan? Sebab kalau tengok puasa orang lain, adalah, saya tak nak sebutlah kan. Dia puasa tapi belum minum air. Apa bondo lah puasa macam tu. Kan? Adalah puasa tu pula tak boleh makan daging. Bondo lain habis ditelan lah. Lepas tu mengaku puasa, tak malu. Kau tipu siapa? Kan? Macam tu lah. Lagi satu lagi, kalau puasa kan, bulan puasa ni, kalau nak puasa cuba tengok. Negara-negara Balkan, siang dia 21 jam. 20 jam, 3 jam je, 3-4 jam je malam, macam. Kalau nak buat lawatan sambil belajar bulan Ramadan, pergi negara sana. Siang dia panjang betul. Okay, kalau meniaga bazar Ramadan, tak tahulah, payah juga tu. Kemudian Amerika Selatan, belah-belah Argentina, Brazil tu, siang 7 ke 8 jam saja. Cepat pula berbukanya. Kan? Macam tu buat pergi sana, pergi Brazil, pergi Peru, Colombia kan. Macam itulah. Ada negara-negara tertentu yang macam tu. Jadi ada orang tu pula, tetamu datang, Ramadan datang, tak kisah apa. Orang puasa dia puasa. Orang sahur kadang-kadang dia tak sahur pun. Tapi time berbuka dia buka. Rupanya tak semayang. Patutlah sama je. Kan, tak semayang, tak mengaji, apa pun tak buat. Kategori ketiga, sampai Ramadan gembira sangat. Nak jumpa orang macam tu kena cari kat pondok mualim. Gembira puasa kan. Happy betul. Susu kambing dapat. Sambal dapat. Kan? Yang penting ilmu dapat. Itu penting kan. Jadi kena ngitik lagi. Allah tak habis-habis. Lepas raya. Kan? Takut tak sempat sampai kat sini. Dah habis kat Seremban dah. Anaknya makan dulu. Jadi, makna kata, amal yang pertama sekali adalah solat. Kan? Jika kurang, jika sempurna diterimalah semua amalnya. Jika ternyata kurang, ditolak ia dan seluruh amalnya. Rasulullah SAW bersabda, solat wajib itu ibarat timbangan. Siapa menyempurnakan akan mendapat balasannya. Yazid Ar-Ruqashi berkata, solat Rasulullah itu tepat seperti ditimbang. Makna Rasulullah tu sebab Rasulullah suruh semayang, tengok macam mana cara Nabi semayang. Rasulullah SAW bersabda, dua lelaki umatku berdiri solat, rukuk dan sujudnya satu sama, tapi solat keduanya antara langit dan bumi. Apa beza dia? Yang baginda maksudkan ialah khusyuk. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak memandang akan hamba yang tidak tegak antara rukuk dan sujudnya. Baginda juga bersabda, siapa salat tepat waktunya, menyempurnakan wudu, rukuk dan sujud serta khusyuk, naiklah salat itu bagai telur kuning dan berkata, semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjagaku. Telur kuning tu kalau tak jaga pecah. Kan? Itulah maksudnya dia teliti, cermat betul salat tu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Orang perempuan biasa macam tu. Dia punyalah cermat tu kan. Macam tu lah kan. Jadi, dan siapa solat tidak tepat waktunya, dah lah tak tepat waktu, tidak pula menyempurnakan wuduknya, kelang kabut ambil wuduk kan, rukuk, sujud dan khusyuknya, naiklah ia seperti hitam pekat dan berkata, semoga Allah mensia-siakanmu seperti engkau mensia-siakanku. Lalu Allah membungkusnya seperti membungkus pakaian manusia nak melemparkan ke mukanya. Macam tu lah. Jadi itu sebab sembahyang jangan macam sembahyang orang sakit perut nak pergi jamban. Kan orang menahan sakit perut lah, macam mana sembahyang lah. Memang kelang kabut lah kan. Tapi dalam hal tu Allah Maha mengetahui apa sebab dia jadi macam tu. Tapi kalau saja-saja pun sembahyang kemudian laju lagi, kita bau Allahu Akbar, dia dah bagi salam. Macam tu lah. Macam tu lah kan. Itulah saya dulu saya pernah saya cerita kan, yang saya jumpa budak tahfiz tu, ada saya cerita budak tahfiz ada. Dulu saya bawa seorang budak tahfiz jadi imam di kampung.
mak saya. Masa tu umur budak tu jadi imam tingkatan 4. Bila dia baca tu, ya Allah, sedap betul bacaan dia. Dia daripada Tahfiz Al-Baqirah di wilayah Persekutuan. Saya pula tak tahu apa-apa. Saya cuma dengar suara dia sedap, saya ajak dia datang jadi imam kat kampung mak saya satu malam. Jadi imam. Bila dah jadi imam, dia baca malam tu, orang kampung saya komplain buat pertama kali ni. Komplain, dia kata pendek sangat baca. Tak pernah-pernah orang komplain pendek sangat baca. Sebab tak puas. Macam tu lah sedapnya suara budak ni. Dan baru ni bila saya pergi umrah, saya jumpa budak ni. Dia sambung belajar di Universiti Madinah. Dan Al-Quran tak pernah lekang daripada tangannya. Quran kecil tu dia bawa. Dan saya tanya dia, apa nasihat dia untuk mereka yang sedang buat syahadah, yang nak jadi tahfiz Quran? Dia kata ada 2. Pertama, jangan tinggal Quran lah, kena sentiasa dengan Quran, dia kata. Jadi dia akan sekejap tengok Quran, sekejap tengok Quran. Satu. Yang kedua, kalau boleh bawa bacaan Quran tu dalam bacaan solat, tapi bukan solat fardu saja, tapi dia kata solat malam. Itu paling senang melekat dalam kepala, dia kata. Jadi ni terbukalah pada semua yang menghafal, baik kanak-kanak tu termasuklah calon-calon tahfiz yang berumur 50 tahun ke atas di Pondok Muallim. Macam tu. Kita beritahu. Jadi maknanya cuba kalau kita ayat-ayat kita nak hafalkan, kita bawa dalam solat malam, insya-Allah benda tu akan lekat dalam kepala. Tu dia pesan. Oh ya ke? Saya pun baru tahu. Dia kata, oh terima kasihlah banyak. Dia share. Kan? Itulah saya tak share tu kadang betul. Kan? Respect lah saya budak tu. Kecil je budak dia. Sampai sekarang jumpa. Baik, hormat dia. Saya bawa dia bagi makan kat Syarikat Korban tu. Baru makan kan, jumpa dia. Alhamdulillah. Jadi makna semayang pun kena cermat, teliti, bacaannya satu-satu, solatnya, perbuatan tu tertib, tomak ninahnya, jangan kelang kabut, jangan mencuri dalam solat, gitu kan. Baginda juga bersabda, pencuri terburuk adalah orang yang mencuri solatnya. Kan, macam tu mencuri-curi laju, kan. Ada macam tak sempurna lah perbuatan dia tu. Jadi tu yang Nabi kata, kan tiba masanya nanti umatku nampak macam bersolat tapi tak solat sebenarnya. Kan? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, solat itu timbangan, siapa menyempurnakannya akan mendapatkannya, siapa mengurangkannya maka dia tahu firman Allah, seksalah untuk orang-orang yang menipu. Surah Al-Mutaffifin. Setengah ulama berkata orang solat ibarat pedagang yang tidak untung sebelum menerima modal. Demikianlah pula orang solat tidak diterima sunatnya sebelum dia lakukan yang fardu. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, jika datang solat, berdirilah ke neraka Tuhanmu yang kau nyalakan lalu kau padamkan. Rasulullah SAW bersabda, solat itu menahan dan tawaduk. Nampak tidak tiba sunatnya sebelum dilakukan yang fardu. Macam mana dia nak buat sunat tapi yang fardu pun tak jaga? Macam mana? Tarawih tiap malam pergi. Contohlah kan. Tarawih tak tinggal 20 lah tu. Bukannya ambil yang 8 dengan 10 ni, tak, 20 terus. Tapi rupanya sembahyang fardu tak jaga. Kan? Okey. Kemudian solat itu menahan dan tawaduk, tahan diri kita daripada nak tak ada nak cepat-cepat, tahan, perlahan, sabar. Dan baginda bersabda, jika solat tidak menghalangi kejahatan dan kemungkaran seseorang, maka bertambah jauh dia dari Allah. Dan solat orang yang melambat-lambatkannya takkan mencegah kejahatan dan kemungkaran. Jadi bulan puasa ni lah kalau nak tengok orang jaga waktu solat. Kalau tengok waktu tu 5 minit, 10 minit sebelum zuhur dia dah sampai masjid. Kalau tidak dulu kat kedai makan ni, warung Pak Man, kan? Dah standby dah kat sana, macam-macam lauk lah kan, nasi goreng jantan pun siap order. Dia tahu 10 minit ni nak zuhur ni, order lah nasi goreng, order lagi tu. Nampak tak? Beza. Kadang-kadang tengah makan, Allahu Akbar, dah azan dah, sambungkan ni, dia tahu dah azan. Macam tu kan. Cubalah kita dipesankan untuk tuan-tuan dan puan-puannya, termasuk saya sendiri. Kadang-kadang leka je kan, leka. Nengok TV leka, nengok handphone leka. Tengok handphone leka, dah masuk waktu solat ni. Waktu tengok handphone tu pakai telekung atas jadah.
Ada tak macam tu cakap? Ada tak? Ada. Dah masuk waktu, handphone kat tangan, pakai telekung dengan berwuduk atas sejadah, lambat dekat sembahyang. Mana tu? Kan? Ada punyalah handphone tu menyebabkan dia leka. Kalau leka tu tengah nengok ceramah kuliah tu satu hal kan lah. Tak ada. Nengok episod drama back to back. Melur untuk Firdaus 2. Macam tu tajuk dia kan. Saya tak tengok, saya orang share dalam TikTok kan. Jadi macam tu lah dia. Jika solat tak menghalang kejahatan kemungkaran, maka bertambah jauh dia dari Allah. Kita tak nak lah macam tu kan. Bulan dah lah bulan puasa, kita kejar takwa. Apa beza takwa? Dia orang cakap takwa ni takut. Hampir sama maksudnya takwa tu dengan takut, tetapi kita rasa kita ni kecil berbanding Allah Ta'ala, tetapi tidak menyebabkan kita jauh, tapi menyebabkan kita lagi dekat dengan Allah. Itu takwa. Takut memang kita lari daripada yang kita takut. Takut hantu. Mana ada orang saja-saja cari hantu? Aku nak betul jumpa hantu tu. Aku takut dia marah aku kan, dia kacau aku, baik aku jumpa dia. Tak ada mana orang gila buat macam tu dah. Kan? Lagi satu, hantu tak ada je. Hantu tak ada. Yang ada pelakon-pelakon di Malaysia yang dah tak ada kerja, berlakon jadi hantu. Tu dia. Mana ada istilah hantu? Pernah kita jumpa kitab-kitab istilah hantu? Mana ada? Kan? Kita orang kita je bagi-bagi nama-nama hantu tertentu. Jembalang, apa, langsui, apa lagi, pocong, apa lagi, macam lah kan. Kan, kuntilanak, macam-macam lah istilah. Yang terbaru momok, habis semua momok kan. Iya, tapi sebenarnya tu, cuba tengok hantu tu, kalau dia terbalikkan suku kata dia tu Tuhan. Patutnya aja nak takut kat Tuhan, bukan takut kat hantu. Jangan pergi dapur, momok. Sampai sudah budak tu takut kat momok. Dia tahu pun tidak apa momok macam mana, tahu takut aja. Lagi dahsyat kan. Ajar nak kita takut pada Allah, takut buat jahat kan. Baginda bersabda, betapa banyak orang berdiri solat namun yang didapati ini hanyalah kesusahan, tidak lain adalah orang yang melengah-lengahkannya. Dia rasa susah semayang ni. Aduh, semayang 4 rakaat pula tu. Lepas tu Allahu Akbar. Imam ni pula tu. Aduh, lambatlah habis semayang gitu. Tengok imam. Dia tengok imam pula baca memang sentimental aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Makmum yang belakang bila tak meninggal lagi imam dia teruk betul makmum macam tu. Yang budak-budak muda lah kan. Orang semayang tarawih ni, pada orang yang dah berusia, dia pun tak suka semayang laju-laju ni kan. Lutut tu tak terkejar. Allah tertap Allah meletup lututnya. Aduh, dia katakan macam semayang. Aduh, kan macam tu lah. Sakit belakang, sakit ni yang sedang-sedang. Jangan laju sangat, jangan slow sangat. Yang imam tadi tu kan, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Budak tu pun tanya, pakcik, surau ni biasa buat berapa tarawih? Kita orang imam ni biasa memang 20. Bayangkan tu, tengah malam pun balik. Macam tu lah. Orang dulu-dulu macam tu. Tarawih ada sampai pukul 11 baru balik dulu. Macam tu juga orang pergi tarawih. Mana ada orang komplain? Dulu orang pandang tinggi imam yang macam tu kan. Imam tu, kalau imam tu lalu semua berkuak bagi lalu. Orang dulu tu yang budak tu bawa, mam tolong mam. Tolong apa? Tak tolong mam, saya minat sangat dengan budak ni. Minta imam buat semayang hajat mam. Saya tak janjilah, tapi saya cuba.
Imam pun buat. Dah niat qiyamul lail malam tu tidur. Lepas tu bangun dengan terpisat-pisat imam. Cubalah buat. Makbul. Imam tu yang kahwin dengan budak tu. Sebab dia dah tak perasan sangat ada doa untuk siapa. Kan? Tapi itu cerita je lah. Itu cerita je. Cerita orang cerita. Kan? Macam tu lah. Jadi orang yang melengah-lengah kan dia akan rasa susah solat. Aduh, agak leceh betul lah. Kalau tak solat tak boleh. Kata kan? Jangan. Yang didapati orang dari solatnya hanyalah apa yang dia ingatkan dalam solatnya. Itu apa dia ingat dalam solat? Dia ingat hari ni nak buka apa. Contoh. Ataupun dia ingat berapa hari lagi tak siap lagi baju raya tu. Si tipah tu dah habis ukur ke belum, dah potong ke belum, dah jahit ke belum tu kan. Kalau apa tu tiba-tiba lah budak-budak ni anak-anak nak pakai baju merah pula. Habis dia bincang dalam dia berbincang sesama sendiri dalam semayang. Bagi salam dah ada keputusan. Macam tu. Dahsyat betul. Nak jumpa barang hilang pun dalam semayang kan macam mana tu. Atas meja rupanya. Dia ingat benda atas meja. Wah, dia semayang kat surau ni. Macam tu lah dia. Apa yang kita ingat dalam solat, itulah dia kan. Ahlul Ma'rifah berkata solat itu ada 4 hal. Melaksanakan beserta ilmu, berdiri dengan malu kepada Allah, melakukannya dengan mengagungkan Allah, dan apabila selesai semayang merasai takut pada Allah. Macam itulah. Ada hasil dia daripada solat tu. Rasa takut, tak nak buat benda Allah Ta'ala tak suka. Seorang syekh berkata, jika hati belum khusyuk, rosaklah solatnya. Kena cari juga khusyuk tu. Kan? Paling simple yang pernah diajar kepada saya sebelum nak semayang tu, kita baca macam ni. Ya Allah, Kaulah yang Maha Kuasa menggunakan perasaan cinta dan kasih kepadamu dan juga kepada Rasulmu. Maka kau berikanlah kasih sayang itu, perasaan cinta itu kepadaku. Tu boleh kita minta. Kan? Ya Allah, Kaulah yang Maha Kuasa menggunakan perasaan cinta kepadamu dan juga Rasulmu. Maka kau berikanlah aku perasaan cinta itu. Kita minta. Tapi jangan sebut kuat-kuat. Dalam hati lah. Ya Allah. Itu yang slow sebelum kita nak angkat takbir tu. Kan? Itulah. Bantai. Ya Allah, Kaulah yang Maha. Jangan baca macam tu. Tak peranjat orang di kanan tu. Kan? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, di syurga ada sungai yang disebut Afiyah. Di situ banyak bidadari diciptakan Allah dari za'faran. Mereka mandi dari air permata dan yakut, bertasbih dengan 70,000 bahasa. Dan suaranya lebih merdu dari suara Nabi Daud alaihissalam. Mereka berkata, kami adalah untuk orang-orang yang solat dengan khusyuk dan hudur. Hudur tu maksudnya dia tiba pada solat tu. Dia sampai kepada Allah Ta'ala tu. Hudur tu maknanya perasaan dia tu pergi sama. Tu kadang dia semayang, kepala ingat benda lain, dia tak hudur kat situ. Kan? Badan dia tak sampai, roh dia tak ada. Roh dia mengayau, badan dia kat situ. Kan? Maka Allah berkata, kutumpahkan ia di rumahku dan kuberikan untuk tamuku. Bayangkan bidadari. Habis orang perempuan bidadara. Macam tu. Kan? Adalah, kan? Dirawikan bahawa Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa AS. Wahai Musa, jika kau mengingatiku, aku mengingatimu. Jika kau hendak mengingatiku, hendaklah khusyuk dan tamakninah serta lisanmu di belakang hatimu. Jika berdiri di hadapanku, berdirilah bagai hamba yang hina, serta munajatlah padaku dengan hati yang takut dan lisan yang benar. Macam tu. Hendaklah khusyuk dan tamakninah. Jangan nak cepat-cepat. Akhirnya perbuatan tu nampak tak sempurna. Dia bangun iktidal, Sami Allah man hamidah, terus turun gitu. Macam tu. Berdiri terus turun. Macam tarian apa pula dah, kan? Dan dirawikan Allah memberi wahyu padanya, katakanlah pada umatmu yang derhaka, barang siapa mengingatku, aku mengingatnya dengan laknat. Nauzubillah, tak jauh. Ini adalah untuk orang yang derhaka dan lupa. Setengah sahabat radhiyallahu anhu berkata, pada hari kiamat manusia dihimpun menurut tamakninah, khusyuk, nikmat dan lazatnya dalam solat. Pernah Nabi SAW melihat lelaki bermain dengan janggutnya ketika solat, lalu Nabi berkata, jika khusyuk hatinya, maka khusyuklah anggota badannya.
Dan baginda bersabda, barang siapa tidak khusyuk hatinya, ditolak solatnya. Ketahuilah Allah memuji orang-orang yang khusyuk dan tawaduk dalam salat dalam banyak ayat. Mereka yang khusyuk dalam semayangnya. Surah Al-Mu'minun ayat yang kedua. Khusyuk ni bukan makna dia tak sedar diri langsung. Tak. Saya kata tadi. Contohlah macam dia tengah duduk depan TV, tengah tengok Piramli dengan Saloma kan. Tengah tengok Piramli nyanyi kan. Malam bulan di pagar bintang. Kita tengok tu. Kita tengok. Sekali cucu lalu. Kita tolak macam ni. Tapi lah. Maknanya tu khusyuk lah tu. Kan. Dia sampaikan dia tak boleh buat benda lain lah. Tapi dalam benda tu dia perasan tu. Tapi sikit. Dia terbayang dia Piramli tu. Kan. Betul lah kan. Ya tuan-tuan. Tu khusyuk tu. Sampai tak fikir benda lain. Leka tu dengan benda tu. Kan. Itulah. Jadi ketahuilah. Okey, ni dah sudah. Okey, sedang mereka itu memelihara solatnya. Surah Al-An'am ayat 27. Yang mereka itu berkekalan melakukan solat. Surah Al-Ma'arij ayat yang ke-23. Berkekalan melakukan solat. Dikatakan bahawa ramai yang solat, tetapi yang solat dengan khusyuk amat sedikit. Yang mengerjakan haji banyak, tetapi dapat haji yang mabrur sedikit. Yang alim banyak, hanya yang mengamalkan ilmunya sedikit. Solat itu tempat tunduk, tawaduk dan khusyuk itu alamatnya diterima. Nampak? Tempat tunduk, tawaduk dan khusyuk itu adalah merupakan tanda solat itu diterima. Selagi mana solat yang masih mengayau lagi kepala tu, kan? Tapi kita boleh rasa lah kurang dah mengayau ni. Macam mana? Tag balik. Kejap lagi saya share. Jangan risau. Kejap lagi saya share. Sebenarnya sah dan diterima masing-masing ada syarat. Syarat-syarat sah harus memenuhi rukun dan syarat diterima haruslah khusyuk. Syarat sah memenuhi rukun dan syarat diterima haruslah khusyuk. Seperti disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2 dan dalam ayat lain Allah juga berfirman, Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Maidah ayat ke-27 telah bersabda Rasulullah SAW, siapa solat 2 rakaat hatinya benar-benar ingat pada Allah, maka keluarlah dia dari dosa-dosanya seperti hari dilahirkan ibunya. Yang melengahkan solat hanya bisikan yang merasakan dirinya sibuk, ini mesti dihindarkan. Sebaiknya solat di tempat gelap, dalam keadaan sunyi, tidak menggunakan sejadah yang bergambar atau pakaian yang mengasyikkan jika dilihat. Semayang masa tu lah pakai t-shirt bergambar-gambar. Kesian orang belakang. Orang belakang yang nampak gambar tu, wih, gambar Samsul Debat lah. Mana dia beli t-shirt ni? Aku pun tak ada t-shirt ni. Contoh, ada pula senarai nama reunion, geng-geng reunion. Sekolah ni tahun 1965. Mak lama betul. Dalam tu ada Gayah, Timah, Leha, tu senarai nama. Dibaca ni nama tu. Limah, Teha lah, Mazlan pun ada, dia kata. Habis dia bacanya kan. Tu sebabnya elakkan kan. Sejadah tu sebab ada setengah tu yang bawa kain ridak tu kan. Dia bentangkan kain ridak tu kan putih aja atau cerah aja, kelip plain tu. Dia tak nampak lah. Kadang semayang kan sejadah tu kan ada gambar Kaabah lah. Kan ada gambar masjid lah kan. Tengah semayang tu tengok, dia nampak orang berjalan ke masjid tu. Ada orang tu kan, nampak. Punya teruk dia punya imajinasi tu, berkhayal waktu tengah semayang. Khayal beza dengan khusyuk. Khayal dia terbayang-terbayang macam-macam kan. Tu hati-hati. Dalam terbayang lepas tu lalap. Tu yang tumbang semayang tu. Kan macam itulah. Jadi makna kata solat tempat gelap, keadaan sunyi. Tu yang kata tutup TV. Tengah semayang biar TV buka. Faham? Ni dia dapati meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengah semayang. Inna lillahi. Terdengar pelakon tu meninggal. Dia kata kan. Macam tu lah. Dirawikan bahawa ketika Nabi SAW memakai baju pemberian Abu Jaham sewaktu solat di mana baju itu bergambar, maka selesai solat Nabi SAW menanggalkannya selalu berkata, kembalikan baju ini kepada Abu Jaham kerana ia melengahkan solatku. Pernah Nabi SAW minta kasut baru ketika solat, baginda melihatnya kerana baru, lalu baginda menanggalkannya dan memakai kasut yang lama. Juga pernah baginda memakai cincin emas sebelum diharamkan. Di mimbar baginda terpandangnya, maka baginda berkata,
Ini telah melengahkan pandanganku. Juga dirawikan dari seorang lelaki, dia solat melihat kurmanya berbuah hingga dilupa beberapa rakaat. Tengok kurma berbuah, lupa beberapa rakaat. Bayangkan tu. Kan? Maka dia berkata pada Utsman radhiyallahu anhu, kurma itu kusedekahkan untuk kepentingan fi sabilillah. Lalu Utsman menjualnya seharga 50,000. Contoh tu kan. Motosikal tu yang dia beli menyebabkan dia leka. Dia tak sempat beribadah, maka dia jual motor tu. Contoh. Dia jual motosikal tu sebab ni dapat pahala fisabilillah, sebab dia nak fokus pada ibadah. Contoh. Dia motor besar, makin lama makin tak terdaya, makin lama motor lagi besar pada dia. Kan, dia masih lagi selera bawa motor tu kan. Jadi Abu Usman tadi dia jual kurma tu tadi dengan harga 50,000. Badrus Salaf berkata ada 4 hal melengahkan solat: menoleh, mengusap muka, meratakan kerikil, dan solat di tempat orang lalu lalang. Itu melengahkan. Telah bersabda Rasulullah SAW, Allah SWT memandang orang solat selamunya tidak menoleh. Menoleh semayang. Yang semayang tengok nampak kan, bin presiden. Dia tengah semayang ni kan. Macam tu lah. Fokus pada Allah Ta'ala atau kena lebih. Saya waktu pergi Balkan dulu macam tu lah, semayang kat tempat, kadang mana tempat yang sempat ya, sampai pergi Balkan dia tahu lah. Dekat parking lot tu je pentang sejadah ramai-ramai. Dekat hotel dekat sana, kebanyakan hotel yang tu bukannya mesra Islamnya kan. Jadi kita terpaksa lah semayang kan. Berdekat kita semayang subuh berjemaah masa tu, saya ingat lagi. Kita clearkan lobi dia tu, tolak kursi ke tepi, kita semayang jemaah ramai-ramai. Tapi yang bagusnya dia orang tak marah. Jadi sebagai akhlak yang baiknya pula, bila dah habis tu kita susun balik lobi tu biar nampak biasa sofa-sofa tu kan. Susun balik. Kalau tidak besok dia kata orang Islam ni menyepah pandai kan. Menyusun tak pandai. Itu orang putih tu marah tu pula, orang Balkan marah pula. Kenapa pula? Masuk bilik air banjir. Dia orang masuk bilik air koreng, kita banjir, melempar-lempar air. Kan? Ambil wuduk kepala dengan kaki-kaki naik ke singki kan. Yang tua tu pula kaki naik ke singki, dah kepala pula ke bawah. Dah berdarah pula kawan tu, dah satu hal pula kan. Macam tu lah, macam-macam kan. Sebab dia memang jadi orang putih, dia banyak pakai tisu. Dia pakai tisu koreh lah kan. Macam mana? Gatal tuan-tuan, kita tak boleh kan? Kena biasakan ustaz, tak ada pek dah kan, tak ada pek dah. Dia punya miang ni sampai ke malam. Tu salah. Mangonyam tu kan. Kan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam salat seolah-olah dia sedang dipancang. Pancang ni tak tengak betul. Tak bergerak. Setengah mereka diam saja ketika rukuk. Andai burung menghinggapinya, ia bagai barang mati, macam tunggul. Macam itulah rupa sembahyang kita macam mana? Allah Akbar. Macam tu ada garu. Tu belum cerita betulkan rambut budak tu. Ada sekali tu. Ini cerita betul ni. Waktu saya balik kampung, saya pergi kampung, ada satu kampung di Jelebu lah, kampung Sungai Buloh Jelebu. Masa tu semayang jemaat. Saya lepas semayang, saya pandang keliling. Dah habis semayang tu duduk, sementara tunggu nak azan dengan khutbah tu, saya pandang, tengok adalah beberapa orang tengah solat sunat. Tengah pandang tu ada seorang tengah semayang. Dia nampak saya pandang tu. Dia nampak saya pandang. Bayangkan tu. Terperanjat macam tu. Kata-kata. Masa saya tengah pandang, la ilaha illallah. Ada orang macam tu. Yelah, tak salahkan dia. Mungkin dia tak belajar lah kan. Tapi macam tu lah dia. Tu bukan menoleh lah, menyapa saya. Macam tu lah. Tak terkejut kan. Itulah dia. Bagai barang mati. Kalau burung hinggap dekat dia tu, bagai barang mati kan. Jika ini terjadi dalam menghadapi sesama manusia, bagaimana tidak dilakukan dalam menghadapi Allah? Macam mana masa sama manusia? Cuba tengok askar, cuba tengok orang tu, nampak bos dia lalu berdiri tu, tak bergerak selagi bos dia tak masuk dalam bilik tu. Duduk, lega dia. Cikgu masuk kelas, bangun, semua bangun. Tak ada siapa berani duduk tu. Cuba bangun. Macam tu tu dengan manusia. Dengan Allah lebih lagi lah patutnya. Dalam Taurat tertulis, hai cucu Adam, jangan lemah berdiri solat sambil menangis. Aku Allah dekat di hatimu, dan dengan gaib kamu melihat nurku.
Dirawikan bahawa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika berada di mimbar, ada lelaki tua dipertanyakan Islamnya. Dia tidak menyempurnakan solatnya. Ditanyakan bagaimana demikian? Umar berkata, dia tidak menyempurnakan sembahyang dengan khusyuk, tawaduk dan menghadapnya kepada Allah dalam solat. Abul Aliyah ditanya tentang firman Allah, mereka orang-orang yang lalai dari solatnya. Kan? Surah Al-Ma'un ayat yang kelima. Dia menjawab, iaitu orang yang lupa dalam solatnya, dia tidak tahu genap atau ganjil. Menurut Hasan, ialah orang yang lupa akan waktu solat hingga habis. Sampai habis, apa benda pun tak diingatnya tentang solat, diingat benda lain. Telah bersabda Rasulullah SAW, Allah berfirman, hamba-Ku tidak selamat dariku kecuali dengan menjalankan apa yang telah kuwajibkan baginya. Jadi kalau kita tengok untuk khusyuk dalam solat, kan, khusyuk dalam solat ini ada beberapa perkara. Ini tambahan lah kan. Kalau tanya pada diri kita bagaimana fikiran, perasaan dan rasa hati semasa mengerjakan solat, adakah fokus tertumpu sepenuhnya pada Allah atau hati masih liar, fikiran masih menerawang dan perasaan masih kacau semasa mendirikan solat? Bagaimana pula soal penghayatannya? Apakah kita dapat merasai apa yang telah kita fahami? Bagaimana ucapan kita, bacaan-bacaan dalam solat itu, adakah kita lakukan dengan sedar atau sekadar ucapan biasa dan tidak membawa apa-apa makna dan rasa? Surah Al-Mu'minun, dan berjayalah orang beriman, yakni orang yang khusyuk dalam solatnya. Khusyuk tercapai apabila hati, perasaan dan seluruh panca indera tunduk patuh pada Allah sepanjang waktu mengerjakan solat. Okey, apakah cara-caranya? 7 langkah menuju khusyuk dalam solat. 7 langkah menuju khusyuk dalam solat. Pertama, mencari pengertian, yakni cuba faham maksud apa yang kita bacakan tu. Kan dulu ada buku panduan solat kan, buku panduan solat yang basic tu kan, dia beritahu Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dia bagi maksud dia, Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Nak ambil ni kan, baca Fatihah dia pun faham semua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Jadi dia cuba memahami semua. Perkara ini perlu dimulakan dengan memahami makna bacaan, yakni rukun qauli dan erti setiap perbuatan dalam salat. Apabila mengucapkan takbiratul ihram dan membaca surah Al-Fatihah misalnya, makna setiap kalimahnya perlu diketahui satu persatu. Jadi belajarlah bahasa Arab sekurang-kurangnya untuk mengetahui makna tu sahaja, kan? Dan makna bacaan-bacaan yang wajib dan sunat dalam solat. Jangan jadi seperti burung kakak tua yang hanya pandai menuturkan kata-kata tapi tidak tahu apa makna dan maksudnya. Dan bayangkanlah kalau burung kakak tua tu faham, maka lagi teruklah kita pada burung kakak tua itu. Betul kan? Jadi, namun memahami makna saja tidak memadai. Kita perlu melangkah ke tahap yang seterusnya. Okey, yang kedua. Tadi pertama memahami pengertiannya. Yang keduanya adalah memusatkan fikiran kita, yakni fokus. Memusatkan fikiran, iaitu menghindarkan gangguan hal-hal lain sehinggalah fikiran, perbuatan dan ucapannya seiring, yakni terfokus sepenuhnya pada makna bacaan dan perbuatan dalam solat. Mungkin kita telah memahami makna bacaan, tapi oleh sebab tidak fokus, seseorang yang membacanya hanya umpama orang mengigau di dalam tidur. Orang mengigau sebut macam-macam tapi tak ingat. Kan? Lihat nama bini dia Janab. Macam mana pula kau sebut leha tengah malam ni? Abang pun tak ingat. Sampai hati abang sebut nama perempuan lain ni, abang tak sedar. Dia kata kan, macam tu lah. Mengigau. Dia sebut tapi dia tak ingat, tak faham apa pun. Ya. Kemudian sekiranya seketika kita terfikir juga hal-hal lain, tapi ingatan dan fikiran tetap terikat pada tujuan solat mengerti Allah, kerana ini samalah seperti orang yang sedang memandu kereta. Tadi buat kereta tapi fokus, tapi mana fikirannya fikir benda lain juga. Tapi dalam masa sama tetap dia balik pada fokus kepada destinasi nak dituju, walaupun sekali-sekala terdapat juga objek-objek dan pemandangan di tepi-tepi jalan. Semua itu tidak mengganggu fokusnya. Lain pula halnya jika dia terlalai dengan pemandangan-pemandangan di tepi jalan. Nampak pula ada orang perempuan pakai seksi tepi jalan tu, agaknya lah kan, ataupun nampak tiba-tiba nampak signboard yang dia suka. Hui, ada ceramah Samsul Debat minggu ni kat sini. Contohlah, dia mandang banner tu. Kan? Dia tak sedar, dah terlajak jauh ataupun dah terlunggah tiang pula depan tu. Leper lembu tu dia dengarnya. Adalah satu orang yang saya kenal, dia mabuk, tak sedar mabuk.
Mabuk memang tak ingat apa lah. Dia mati, meninggal sebab langgar lah mabuk. Kan? Mati, langgar lembu yang dah mati. Faham tak? Lembu tu dah mati. Dia langgar lembu tu. Dengan dia mati. Do mati dulu ke? Minah mati dulu? Minah lah orang tua ni. Tak, lembu tu mati dulu. Macam tu lah. Jadi mak dia kata bayangkan. Dia kalau dia terlalai, bawa lah pada benda-benda lain kan. Yang ketiga, kan? Membesarkan Allah, yakni rasa haibah, hebat. Kita letak Allah tu hebat. Membesarkan Allah. Terasalah kita ni tak ada apa-apa. Pemusatan fikiran bukan saja ditujukan bacaan itu saja, tetapi pada makna di sebalik bacaan itu, artinya tumpuan bukan hanya pada huruf dan ayat serta sebutan, tapi pada makna dan tafsirannya. Inilah yang dimaksudkan dengan pengertian hanya orang yang kenal raja akan bercakap-cakap dengan penuh penghormatan, rasa takut, malu dan rendah diri. Tengah-tengah jalan tiba-tiba ada yang dia Tuan Agung kat tepi kita, dia pun nak beli nasi goreng ataupun beli puteri mandi. Tahu kuih puteri mandi? Orang ni 9 patut kau nak tahu lah. Puteri mandi. Terbayang dia bulan puasa je jumpa puteri mandi ni biasanya. Dengan kelapa parut dengan dia punya air kuah gula tu. Macam tu lah. Cerita pula pada waktu duha macam ni, memang terbayang sangat lah kan. Macam mana pula tu kan. Nampak pula yang dia Tuan Agung lah, Sultan duduk sebelah kita. Macam mana nak buat, tak tahulah, rasa macam apa benda ni? Rasa macam tak cukup kan. Macam tu lah. Nampak Roblox, walaupun lesen semua ada, kelang kabut Roblox. Macam buat salah apa dah kan. Macam buat salah je rasa macam tu lah. Macam tu lah terpancar. Dia rasa hebat orang lain tu pada Allah. Dia rasa Allah tu hebat. Yang mengucap kalimah Allahu Akbar, dia tahu, dia faham Allah Maha Besar. Segala-galanya Allah hebat ni. Aku ni tak ada apa-apa, dia kata kan. Pada ketika itulah terpancarnya rasa-rasa yang seni dan indah dalam fikiran dan jiwa, tidak mungkin menjadi di luar solat. Oleh itu pada peringkat permulaan, cubalah untuk merasakan kita sedang berhadapan seorang raja yang sangat berkuasa dan kita perlu fokus di hadapannya. Keempat, rasa kagum dan takut akan keagungan Allah. Hasil pada merasai kebesaran Allah, timbul pula rasa takut dan kagum kepadanya. Rasa takut dan kagum pada perkara-perkara lain tidak sama. Kita takut pada harimau kerana keganasannya, tapi kita takut pada Allah kerana kehebatannya. Takut akan harimau, kita lari menjauhinya, tapi takut akan Allah, kita datang menghampirinya. Itu cerita tadi, beza takut dengan takwa tadi. Nampak harimau, jangan lari, jangan bergerak. Dia dokek-dokek pun jangan. Ada seekor lagi binatang, jangan bergerak-gerak. Namanya BH, babi hutan. Kau bergerak memang disondol lah. Jangan main-main. Tanyalah orang yang kono kan. Jangan main-main. Babi hutan ni, dia bearing dia kan kira. Pokok pun dia lontung ni. Kan. Binatang betul babi ni, dia kata. Memang betul kan. Ada sekali arwah abah saya naik kereta. Kita orang balik raya ke pergi mana, balik kampung. Sekali kan sampai nampak lembu. Relax ada. Balik kalau bilah kan banyak lembu dulu. Relax ada parking tengah jalan tu. Dua tiga ekor. Abah saya tin tak bergerak lembu tu. Konolah seorang turun halau kan. Abah saya kata apa? Binatang betul lembu. Saya kata memanglah binatang bah. Saya kata dengan abah saya kan. Arwah abah saya macam tu. Betul lah abah cakap dia binatang. Baik kan. Takut pada harimau sebab keganasannya, tapi takut pada Allah kita akan menghampirinya. Kan? Rasa takut akan timbul bila seseorang gerun akan kemurkaan Allah dan nerakanya. Rasa takut ini diterjemahkan dalam salat dengan perbuatan berdiri betul, menundukkan kepala, mata melihat ke tempat sujud, tidak berani menongak, rukuk dan sujud. Semayang Allahu Akbar. Besar kipas ni. Berapa ribu harga ni? Mendongak pula dia. Itu yang panggilnya. Kemudian rasa mengharap kepada Allah. Rasa rajak. Nak rajak. Bukan rajak ya. Rajak kepada, nak menyerahkan diri itu kepada Allah. Berharap pada Allah Ta'ala.
Dia serah diri dia kepada Allah. Apa dimaksudkan dengan rasa mengharap? Mengharap ialah pengharapan seorang hamba untuk mendapat keampunan, kasih sayang dan syurga Allah. Jika rasa takut sahaja dibiarkan mendominasi jiwa, dikhawatiri akan timbul sangka buruk dan jahat sangka terhadap Allah. Padahal dalam realiti, Allah lebih suka mengampunkan dosa berbanding menyiksa hamba-hambanya yang berdosa. Oleh sebab itu, ulama berpesan dalam keadaan biasa, seseorang hendaklah menyeimbangkan rasa takut dan harap, umpama dua sayap pada burung yang membolehkannya terbang dengan stabil dan selamat. Jangan terlalu takut, nanti timbul sangka buruk. Jangan terlalu harap, nanti jadi sikap sambil lewa serta berangan-angan akan keampunan Allah. Rasa harap dalam salat ini menusi penghayatan ketika bacaan Fatihah, mengharapkan jalan yang lurus, bacaan kunut mengharapkan hidayah, kesihatan dan lain-lain, dan bacaan ketika duduk antara dua sujud mengharap keampunan, kan? Kebelas kasihan, ditinggikan darjat dan lain-lain lagi. Manakala melalui perbuatan duduk dalam tahiyat awal dan akhir, sujud serta rukuk semuanya melambangkan rasa pengharapan seorang hamba sedang meminta-minta dan merayu-rayu. Bayangkan ketika sujud, bayangkan sujud dengan rukuk, apa yang sama kat situ? Bila kita rukuk, kita meletakkan kepala dengan punggung kita sama level. Mak, punggung ni memang satu bahagian yang paling orang tak nak share dengan orang. Macam handsome tak punggung aku, tak ada orang cakap tu. Kan? Jadi makna tu tempat apa? Tempat pembuangan segala najis yang berasal apa yang kita makan. Jadi gila kita tunduk tu rukuk tu, kepala kita ni sama level dengan tu. Tu sebab orang menunduk tu. Manusia yang paling rajin merukuk ni orang Jepun. Jumpa orang haid dia kata, rukuk dia. Kan? Kadang-kadang lurus macam rukuk betul. Tu dia. Bila sujud lagilah pula hinanya kita di sisi Allah ni, di hadapan Allah hina kita, tak ada apa-apa, punggung lagi tinggi daripada kepala. Macam tu lah. Ya? Nak menggambarkan level kita letak. Jadi mana kata kita sedarlah diri kita siapa di hadapan Allah, kan? Yang keenam, rasa malu dan hina diri. Dalam solat, rasa haya, iaitu malu dan hina diri ialah kemuncak segala rasa yang timbul sebelumnya. Perlu ditimbulkan rasa berdosa kepada Allah. Banyak dosa aku. Tu kita rasa hina, rasa malu tu nak minta macam-macam lah. Kan? Ya Allah, berikanlah aku isteri yang cantik, ya Allah. Semayang minta. Nak bini cantik, ya kan? Contohlah. Tapi kalau Allah tak izinkan, dapatlah. Tapi kita kadang rasa hina lah. Aku ni banyak dosa, ya Allah. Tapi dalam banyak dosa tu aku nak sangat kahwin dengan dia, ya Allah. Dia beria nak berkahwin dengan pelakon. Kan? Tapi pelakon tu kenal dia pun tidak. Macam mana? Payah juga kan? Contohlah. Jadi makna kata rasa haya, rasa malu dan hina. Adalah salah aku, banyak dosa aku, ya Allah. Kan? Cara untuk menimbulkan rasa berdosa adalah menimbulkan kesedaran dan kelalaian diri, lemah melaksanakan tanggungjawab, kurang ikhlas, banyak sangka buruk, tidak sabar dan redha dengan takdir yang banyak, berhutang kepada Allah. Waktu sujud kita meletakkan kepala, dahi dan muka sentiasa berada di atas, sentiasa dihormati ke tempat yang paling bawah. Kepala kalau berdiri memang atas lah muka kita, tapi muka kita tu kita letakkan dekat sejadah ni, dekat lantai ni, kan, kepada bumi, letak. Mana kalau dubur yang sentiasa disorokkan di bawah, ketika sujud telah dijongkitkan ke atas sebagai cara meleburkan kesombongan dan kebesaran diri. Tak kira siapa pun manusia itu, pangkat macam mana sekalipun, semayang macam tu lah. Kau Perdana Menteri pun macam tu juga kau sujud, kan? Kau wakil rakyat, kau ketua kampung, tak kira kau pun ceramah, sama. Kecuali orang yang ada, apa kata, ada pengecualian keuzuran, dia duduk kat kursi. Ada orang dia waktu berdiri yang tak larat duduk, time sujud dia turun sujud. Ada. Ada satu hamba Allah yang saya jumpa di kampung Molokai di Kuala Pilah. Dia sakit lutut, dia sakit kaki, dia tak boleh nak bengkok-bengkok kan. Jadi dia masa angkat takbir dia memang dah melutut dah. Dia tak nak duduk kat kursi. Waktu angkat takbir dia melutut. Orang tengok dia tak kisah, yang penting dia nak puas, dia mesti nak sujud, dia kata. Tu yang saya jumpa dengan Ustaz Hanafiyah, kan, Ustaz Hanafi. Dia berapa tahun, dia kata, berapa tahun dia, kita tahu dia ada kanser kat hidung kan.
Saya jumpa dia masa dekat Mekah tu, saya, Ustaz Jafri Mahmudi dengan dia, kami duduk di satu restoran di Mekah. Kita duduk borak-borak, Ustaz Hanafi cerita, ni cerita tahun lepas, pada bulan Mac tahun lepas. Ustaz Hanafi cerita, ya Allah Ustaz, dia kata, saya Ustaz 4 tahun dah Ustaz saya sembahyang duduk, menangis Ustaz. Saya entah macam mana, waktu sembahyang saya geram tengok kapet tu, macam best je nampak. Saya boleh sujud dah Ustaz. Dia cuba sujud, boleh, tak sakit, Allah bagi. Ya Allah, saya menangis Ustaz, 4 tahun saya tak dapat sujud, saya dapat sujud. Bayangkanlah, orang boleh rasa gembira akhirnya dia dapat sujud. Bayangkan kan, maknanya Allah Ta'ala uji kita sakit ni macam-macam. Sebab dengan hidung dia tu, dia tak boleh nak sujud, dia dapat sujud. Masa tu Alhamdulillah, saya pun masa tu bergenang air mata dengan Ustaz Jafri dengar. Ya ke Ustaz, Alhamdulillah. Mana orang uji kan, Allah uji dia dengan sakit kan? Jadi dia dapat sujud, dia kata kan, keajaiban dia. Jadi meleburkan kesombongan kita, meleburkan kesombongan kita. Bila kita sujud tu tak payah nak sombong-sombong. Macam itulah level kita kan? Kemudian yang ketujuh, memakai pakaian yang paling selesa dan paling cantik ketika solat. Untuk kaedah yang terakhir ini tidak berkaitan dengan 6 kaedah di atas. Nampak macam remeh, namun ia juga adalah salah satu langkah yang boleh dipraktikkan untuk mencapai khusyuk dalam solat. Sebolehnya pilihlah pakaian yang paling selesa, suci dan khas untuk solat. Pilih pakaian yang diperbuat daripada material yang paling baik, yang tidak membuatkan kita berpeluh atau apabila panas, tidak longgar atau ketat ketika sehingga akan mengganggu pergerakan solat. Ada pakaian yang kita selesa pakai. Dan juga pilihlah yang paling cantik, sempurna dan dikhaskan untuk solat. Kerana solat kita adalah untuk menghadap Allah, Raja yang paling agung, dan Allah sangat sukakan kecantikan. Inna Allah jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu cantik dan sukakan kecantikan. Perempuan bolehlah beli telekom Siti Khalilah. Saya tak nak sebutlah jenama yang satu lagi tu, sebab dia tak taja ceramah kita ini. Siti Khalilah tu tak wujud, saya saja sebut. Ya. Telekung yang apa, selesa kita pakai. Mahal, memang mahal. Tapi kita keluar duit untuk tujuan solat tu nak selesa, dapat pahala lagi. Nampak tak? Jadi sebagai ingatan, ada bezanya antara solat yang khusyuk dan solat yang sah. Yang khusyuk sudah semestinya sah. Yang solat yang sah belum tentu khusyuk. Solat yang khusyuk ialah solat yang berjaya menyentuh dan mendidik hati, akal nafsu manusia. Ia juga membina rasa bertuhan. Rasa bertuhan akan mendatangkan rasa gagah berani dan optimis dalam hidup. Walau sekuat mana pun ujian hidup melanda, segala-galanya dapat diatasi dengan baik kerana adanya talian hayat dengan Yang Maha Kuasa. Diri yang lemah akan menjadi gagah apabila hati diserahkan sepenuhnya untuk ditadbir oleh Allah. Rasa bertuhan juga menimbulkan harapan dan impian yang sentiasa hidup dan menyala-nyala. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, cukuplah sekadar itu untuk hari ini.